Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita sambung balik iaitu 9.2 ekologi populasi. Okey, apa maksudnya ekologi populasi? Okey, dalam konteks ni mengatakan ekologi populasi merupakan cabang ekologi. Cabang ekologi tu maksudnya cabang kajian yang mengkaji interaksi suatu populasi dengan persekitarannya. Macam mana satu populasi itu berinteraksi, berhubungan dengan persekitarannya. Okey, sebelum ni kita dah belajar dalam 9.1 apa maksudnya populasi. Saya ingatkan balik. Populasi ialah sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Contohnya, penduduk setempat di Taman Serai Wangi. Spesies yang sama, manusia yang hidup di situ adalah di kalangan spesies yang sama, dan mereka ni hidup di habitat yang sama. Habitat di Taman Serai Wangi contohnya. Okey. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan populasi? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di situ? Contohnya macam ni. Saya nak bagi awak senang faham. Katalah ni satu kawasan penempatan. Okey, mungkin dekat bahagian sini banyak penduduk dekat sini. Kawasan sini banyak. Kawasan di sini macam kurang sikit. Kawasan di sini macam kurang. Dan kawasan di sini lagi banyak penduduk. Nampak tak? Taburannya tak sekata. Okey. Ada kawasan yang padat penduduk, ada kawasan yang kurang padat penduduk, ada kawasan yang langsung tak ada penduduk. Inilah yang dikatakan taburan populasi. Apakah faktor yang menyebabkan kawasan di sini banyak penduduk? Kawasan di sini pun banyak penduduk. Kawasan di sini kurang penduduk. Apakah faktor-faktornya? Okey, faktor-faktornya antaranya yang pertama, suhu. Okay, kita tengok suhu, faktor suhu. Suhu yang optimum adalah di antara 25 hingga 30 darjah Celsius. Suhu untuk sesuai untuk semua organisme dalam lingkungan 25 hingga 30 darjah Celsius. Suhu yang tinggi, taburan populasi di kawasan tu tak akan banyak, tak akan tinggi. Sebab kalau suhu yang terlalu tinggi di kawasan itu menyebabkan enzim boleh ternyah asli. Segala proses biokimia dalam tumbuhan dan juga organisma akan terganggu. Okey. Jadi kalau suhu yang terlalu rendah pula, tadi suhu yang tinggi suhu yang rendah akan mengurangkan ataupun merendahkan aktiviti enzim. Ini juga boleh memperlahankan tindak balas biokimia. Jadi taburan organisma di kawasan itu adalah sangat rendah suhu. Air, macam biasalah. Air, kawasan yang banyak air, kawasan di situ akan banyak taburan populasinya, akan meningkat berbanding dengan kawasan yang kering. Kawasan yang kering seperti gurun dan kawasan tundra seperti di kutub mempunyai taburan populasi dan kepadatan tumbuhan yang rendah. Ini kita fokuskan kepada tumbuhan dulu. Kita bincangkan fokus kepada tumbuhan. Okey. Seterusnya kita tengok faktor cahaya. Okey. Cahaya penting untuk tumbuhan buat proses fotosintesis. Maksudnya kalau kawasan tu banyak cahaya, taburan populasi tumbuhan di kawasan tu adalah tinggi. pH tanah juga. pH tanah yang paling sesuai untuk kebanyakan tumbuhan adalah pH neutral. Okey. Sebab pH tanah penting untuk penyerapan nutrien oleh akar. Tanah yang terlalu berasid ataupun berakali menyebabkan penyerapan nutrien menjadi rendah. Jadi pertumbuhan akan terjejas. Kandungan garam mineral sama juga. Kandungan garam mineral memberi kesan terhadap penyerapan air secara osmosis oleh akar. Dia mempengaruhi penyerapan air. Kalau yang pH tanah tadi mempengaruhi penyerapan nutrien. Beza. Okey, seterusnya kita tengok faktor kesan kepada haiwan. Suhu. Kawasan yang terdedah pada suhu yang tinggi dalam satu habitat kurang diduduki. Biasanya haiwan tak sesuai sangat
hidup di kawasan yang bersuhu tinggi. Okey. Air pun sama, haiwan tertumpu di kawasan yang mempunyai sumber air yang mencukupi untuk minum dan menyejukkan badan. Tempat membiak. Tempat membiak yang sesuai dan selamat diperlukan oleh haiwan untuk melahirkan dan membesarkan anak. Kalau di situ ada tempat membiak yang sesuai, mungkin taburan haiwan di situ adalah tinggi. Bekalan makanan. Okey, makanan ni penting lah. Okey. Makanan penting untuk kemandirian kerana haiwan adalah heterotrof yang bergantung pada tumbuhan dan haiwan lain sebagai makanan. Okay, untuk hidup. Ini adalah antara faktor-faktor yang mempengaruhi taburan populasi tumbuhan dan juga haiwan. Okey, yang ni tak apa, senang je. Just baca macam tu saja. Seterusnya kita tengok terdapat 3 corak. Ada 3 corak taburan populasi, corak berkelompok, corak secara rawak dan sekata. Ini gambar rajah ni. Boleh tengok kat sini. Yang ni adalah secara berkelompok. Satu kelompok di sini, satu kelompok di sini, satu kelompok lagi di sini. Dia berkelompok. Yang ni rawak. Rawak ni taburan dia tak sekata. Dan yang satu lagi ni sekata. Semua tempat ada je organisma sekata. Okey. Kita tengok yang berkelompok dulu. Kenapa boleh jadi berkelompok macam ni? Disebabkan oleh, ini adalah berlaku disebabkan oleh taburan sumber yang tidak sekata dalam sesuatu kawasan. Mungkin sumber air banyak di sini, jadi banyaklah organisma kat sini. Mungkin dekat sini sumber makanan banyak, so kat sini banyaklah organisma, macam tu lah. Secara rawak pula, taburan ini melibatkan spesies yang kurang berinteraksi antara satu individu dengan satu individu yang lain. Maksudnya, mereka ni buat hal masing-masing. Spesies yang di sini kurang berinteraksi dengan spesies kat sini. Spesies yang di sini pula kurang berinteraksi dengan spesies di sini. So, dia jadi berterabur macam ni lah. Dia jadi secara rawak. Sekata pula, yang jadi taburan sekata ni, spesies yang mana setiap individu bersaing. Setiap satu spesies tadi bersaing merebut sumber yang terhad dalam sesuatu kawasan. Okay, mungkin mereka bersaing untuk mendapatkan sumber makanan. Tapi makanan tu terhad. So dia jadilah sekata macam ni. Okay. Okay, yang ni pun saya nak awak baca saja, tak perlu buat nota, tak perlu tulis nota. Seterusnya kita tengok anggaran saiz populasi organisma. Anggaran saiz populasi organisma maksudnya macam mana kita nak menganggarkan berapa besarnya populasi sesuatu organisma di kawasan tu. Okey? Dua faktor penting untuk kajian dalam ekologi populasi ialah saiz populasi dan kepadatan populasi. Apa maksudnya saiz populasi? Saiz populasi tu dia punya kita tengok dulu saiz populasi. Apa maksudnya saiz populasi? Saiz populasi adalah bilangan organisma yang terdapat dalam sebuah populasi. Berapa banyak organisma yang ada dalam sesuatu populasi tu. Itulah yang dimaksudkan dengan saiz. Okay? Saiz tu maksudnya bilangan. Dia bukan macam saiz baju, saiz luar, bukan. Saiz tu maksudnya bilangan organisma yang ada dalam sesuatu populasi. Kepadatan populasi pula adalah bilangan individu suatu spesies kita perkan pula. Maksudnya kita perkan dengan, kita bandingkan dengan keluasan habitat. Bilangan individu sesuatu spesies kita bandingkan dengan keluasan sesuatu habitat. Okey. Okay, nanti awak boleh faham. Okey. Macam mana kita nak anggarkan bilangan sesuatu organisma dalam sesuatu habitat tu? Kenapa habitat di sini banyak, contohnya banyak organisma. Habitat yang sebelah sini pula kurang organisma.
apa kaedah yang kita nak guna pakai. Kaedah yang kita guna pakai, kita boleh gunakan dua kaedah utama, iaitu kita guna kaedah teknik persempelan kuadrat. Teknik persempelan kuadrat. Dan yang satu lagi kita gunakan teknik tangkap tanda lepas tangkap semula. Ada dua kaedah. Ada dua kaedah yang kita boleh gunakan untuk menentukan saiz populasi di sesuatu habitat. Okey. Untuk ini, cikgu dah rangkakan satu nota untuk awak. Okey, saya dah buat nota macam ni. Kita ada dua kaedah. Yang pertama kita ada kaedah teknik persempelan kuadrat dan juga kaedah tangkap tanda dan lepas semula. Okey, tengok yang warna kuning tu, yang saya boldkan warna kuning tu. Saiz populasi boleh ditentukan oleh dua teknik. Teknik persempelan kuadrat dan satu lagi. Okey, kita tengok teknik persempelan kuadrat dulu. Untuk teknik persempelan kuadrat, kita tengok di sini ya. Sesuai untuk siapa, organisma yang macam mana. Dan yang satu lagi kita akan membincangkan tentang apa itu kuadrat. Okay, kita tengok nota kita. Okey, untuk saiz, untuk sesuai untuk ni, cikgu buat garisan warna hijau. Maksudnya, di garisan warna hijau tu awak kena salin balik perkataan yang saya dah gariskan warna hijau. Okey, contohnya macam ni. Teknik persempelan kuadrat sesuai, okey. Teknik persempelan kuadrat menganggarkan saiz populasi tumbuhan daratan atau haiwan yang tidak aktif. Teknik persempelan kuadrat ni sesuai untuk apa? Sesuai lah kalau kita nak kira populasi tumbuhan, selalunya tumbuhan. Tapi boleh juga kita gunakan untuk haiwan. Tetapi haiwan yang tidak aktif bergerak. Contohnya haiwan yang lambat bergerak. Siput babi. Siput babi sesuai rasanya, sebab dia lambat bergerak. Ataupun haiwan yang ni sesuai untuk ni. So ambil perkataan yang cikgu gariskan warna hijau ni, awak tuliskan dekat sini. Sesuai untuk siapa. Okey. Lagi satu kuadrat. Kuadrat bentuk. Bentuk ada kat situ garisan warna biru. Jadi awak salin perkataan yang cikgu gariskan dengan warna biru saja. Okey, bentuknya. Apakah bentuk kuadrat? Ni warna biru tu. Kuadrat ialah struktur rangka. Bila kata kuadrat tu, dia rangka yang berbentuk segi empat sama, yang diperbuat daripada kayu, besi ataupun plastik. Contohnya gambar rajah ni. Ni. Yang ni kuadrat. Okey. Rangka tu kita boleh buat daripada besi, kayu ataupun plastik. Dan dia mesti berbentuk segi empat sama. Kuadrat biasanya dipecahkan kepada beberapa bahagian yang sama besar untuk menganggarkan peratus litupan sesuatu spesies. Biasanya kuadrat ni kita buat macam ni. Kemudian kita bahagikan lagi kepada beberapa bentuk yang sama. Kita guna tali ataupun dawai pun boleh kita bahagikan macam ni. Kita ambil tali tu, kita tarik ke sini, kita ikat. Ambil tali, kita tarik ke sini, kita ikat. Kita bahagikan lagi kepada kawasan-kawasan yang lebih kecil. Okay, tapi sama besar. Macam ni. Mungkin boleh guna tali. Mungkin boleh guna dawai. Okay, kita bahagikan lagi kepada beberapa kawasan yang lebih kecil untuk kita, apa tujuan dia? Untuk menganggarkan peratus litupan sesuatu spesies. Yang ni pun awak perlu salin lah saya rasa. Okay, warna biru kan. Kuadrat biasanya dipecahkan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Sama besar, maksudnya ni sama besar. Untuk apa?
untuk menganggarkan peratus litupan sesuatu spesies. Peratus litupan tu maksudnya luas kawasan yang dilingkungi oleh spesies tadi. Contohnya macam kawasan ni. Contohnya kita ada kawasan macam ni. Tumbuhan yang ada dalam petak ni mungkin banyak ni. Contoh ya. Ni tumbuhan. Ni tumbuhan. Contohnya lah. Tumbuhan. Okey. Jadi bila ada kotak-kotak yang lebih kecil ni, nanti kita boleh anggarkan peratus litupan dia. Peratus litupan dalam kotak ni adalah mungkin mewakili 60% secara anggarannya. Mungkinlah kawasan yang dilitupi oleh tumbuhan ini adalah sebanyak 60%. Macam tu lah, senang kita nak anggarkan peratus litupan sebenarnya. Okey, tak apa. Nanti awak boleh faham pelan-pelan. Saiz warna merah. Jadi tolong salin perkataan yang ada warna merah saya gariskan. Saiz kuadrat bergantung kepada jenis dan saiz organisma. Saiz kuadrat bergantung kepada jenis ataupun saiz organisma tadi. Kalau saiz organisma tadi besar, mungkin saiz kuadratnya lebih besar lah. Kalau organisma tu kecil, saiz kuadratnya lebih kecil. Okey. Dan juga bergantung pada keluasan kawasan. Kalau kamu nak kaji organisma yang ada di padang sekolah, kuadrat kamu tu pun kenalah besar. Kalau nak kaji taburan organisma yang ada di belakang rumah kita, mungkin kuadrat yang kita gunakan lebih kecil. Okey. Tu asalin yang warna merah tu kat situ. Selalunya contoh kuadrat yang kita gunakan biasanya adalah 1 meter persegi lah selalunya. Saya padam ni. Biasanya kita gunakan 1 meter persegi sesuai untuk menganggarkan populasi tumbuhan di padang sekolah. Okey, ni gambar kuadrat ni. Sekejap saya tunjukkan gambar kuadrat. Contohnya sekejap ya. Okey, ni adalah gambar contoh kuadrat yang bersaiz 1 meter kali 1 meter untuk menganggarkan populasi beberapa jenis rumput di padang sekolah. Kita gunakan saiz macam ni. Yang ni standard lah. Okey. Kegunaan. Okey, apakah kegunaan kuadrat ini? Kegunaannya macam ni ya. Kita tengok sini. Kegunaan dia. Kegunaannya, dapat menganggarkan frekuensi, dapat menganggarkan kepadatan, litupan sesuatu spesies dalam suatu kawasan kajian. Ni kita boleh anggarkan frekuensi, kepadatan dan litupan. Jadi, awak tulis yang tu dan tulis juga formula yang cikgu dah bulatkan dengan garisan warna hijau tu. Okey, frekuensi macam mana formulanya? Salin. Kepadatan formulanya macam mana? Salin juga. Dan juga peratus litupan pun salin juga. Okey. Habis untuk teknik persempelan kuadrat. Okey, sekarang ni kita nak jalankan aktiviti 9.3. Supaya kita lagi faham apa maksudnya teknik persempelan kuadrat. Okey, tujuan menjalankan kajian lapangan untuk menganggarkan saiz populasi tumbuhan di padang sekolah. Awak cari satu tumbuhan yang awak nak kaji di padang sekolah. Contoh di sini adalah kita nak kaji taburan pokok daun semalu di padang sekolah. Pokok daun semalu ni iaitu pokok yang bila kita sentuh daun dia akan kuncup. Inilah pokok semalu. Kita nak tengok dekat padang sekolah kita ada berapa pokok daun semalu. Okey, kita target satu pokok.
Radas kita gunakan kuadrat yang bersaiz 1 meter kali 1 meter. Kita ada pen dan buku nota. Itu saja peralatan yang kita perlukan. Okay, cara-caranya. Prosedur. Kenal pasti satu spesies tumbuhan X yang terdapat di padang sekolah. Okay, tadi kita dah buat ketetapan, kita nak tentukan pokok semalu. Okay. Satu kuadrat berukuran 1 meter kali 1 meter diletakkan secara rawak di satu bahagian padang sekolah. Lepas kita letak, kita kira bilangan spesies X dalam kuadrat tersebut. Contohnya macam ni. Ini adalah padang sekolah awak. Kita letakkan satu kuadrat secara rawak. Kita ambil satu padang sekolah ni, kita letakkan satu kuadrat secara rawak. Katalah kita letakkan kat sini. Kita letakkan kuadrat tu dekat sini. Okay. Kemudian kita kiralah bilangan pokok semalu dalam kuadrat satu tu ada berapa. Kita kira, katalah ada 4 ke apa ke. Kita catatkan dalam buku nota. Kita catatkan kat sini. Mana dia tadi? Katalah dalam kuadrat pertama kita dapat 3. Dalam kuadrat yang pertama kita dapat 3 pokok semalu. Contohnya. Kan? Dah kita kira kan? Ulang langkah 2 dan langkah 3 di 9 tapak lain. Di 9 tapak lain yang dipilih juga secara rawak. Dan untuk spesies yang sama. Macam ni. Kita ulang untuk 9 lagi tapak. Okay, ni tapak yang kedua. Kita letak secara rawak saja. Tapak yang kedua. Kita kira berapa pokok semalu dalam ni. Ini tapak yang ketiga. Kita letak secara rawak. Tapak yang ketiga kita kira berapa pokok semalu. Tapak yang keempat. Tapak yang kelima. Keenam. 7. 8, 9 dan 10. So kita catatkanlah keputusan dalam jadual ni. Ni contohnya, contoh dapatan kita. Okey, kuadrat yang kedua ada 1 je. Kuadrat ketiga ada 4, 2, 4, 1, 5, 4, 3, 3. So, kita salin ni. So, jumlah bilangan spesies yang ada, jumlah bilangan spesies pokok semalu di padang sekolah kita, jumlah sekali 30. 30 kan? Okay. Kemudian dia kata, rekodkan keputusan dalam jadual. Okay, kita pun dah buat dalam jadual. Kemudian kita kena kira frekuensi. Kita kira kepadatan. Dan kita kira peratus litupan sampel pokok semalu tadi. Okey. Ada formulanya. Kita gunalah formula kat atas tu. Kita tengok sini ya. Kepadatan spesies. Macam mana kita nak kira kepadatan spesies? Kepadatan. Ni formula dia kepadatan ni. Ni formula dia. Kepadatan iaitu jumlah bilangan individu spesies yang dikaji dalam semua kuadrat. Bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan kali dengan luas satu kuadrat. Contohnya macam ni. Jumlah bilangan individu spesies. Jumlah semua tadi berapa? 30 kan? 30. Kita bahagikan dengan jumlah kuadrat semua ada 10. Jumlah kuadrat semua ada 10. Dan kita darabkan dengan luas satu kuadrat. Luas suatu kuadrat adalah 1 meter square. So, kita kira-kira kita akan dapat, ni jawapan dia. Maksudnya, kita akan dapat 3 ya. Jawapan kita akan dapat 3. Maksudnya, 3 individu untuk setiap suatu kuadrat. Jadi, kita boleh buat anggaran macam ni lah. Puratanya lah. Untuk 1 meter persegi, untuk setiap 1 meter persegi, pokok semalu akan ada 3.
kita anggarkan. Yang ni kan kita dapat 3, 1, 4 kan. So bila kita dah kira-kira kepadatan ni, kita boleh buat kesimpulan. 1 untuk setiap 1 meter persegi kuadrat. Untuk setiap 1 meter persegi kuadrat, bilangan pokok semalunya ada 3. 3 individu. IND tu 3 individu. Maksudnya 3 organisma lah. 3 organisma dalam setiap 1 meter square kuadrat. Okey, selesai. Harap awak faham kan? Seterusnya kita tengok pula. Okey. Ni ada dia dah tulis kepadatan untuk kita ni. Kita guna formula ni yang dibagi tadi lah. Kita guna formula ni. Okey. Kemudian dekat dalam buku awak, kita tengok yang seterusnya. Kuadrat. Yang ni, data ni biasanya akan diberi ya. Yang ni adalah litupan. Ini adalah peratus litupan. Ni adalah peratus litupan. Ni adalah litupan. Saya tulis kat sini. Kat sini je tulis. Ini adalah litupan. Litupan. Biasanya data ni akan diberi. Akan diberi. Jadi awak jangan tanya, macam mana cikgu boleh dapat 0.3, 0.2, 0.3 tu. Sebenarnya akan diberi. Awak akan diberi data-data ni. Okey. Kuadrat pertama, litupan untuk pokok X tadi adalah 0.3. Kuadrat yang kedua, litupannya adalah sebanyak 0.2. Dan seterusnya lah, dan seterusnya. Semua angka ni akan diberi. Kemudian, kita tengok di sini. Kemudian dia suruh kita kira. Kawasan yang dilitupi oleh spesies tadi, sebenarnya ada berapa? Awak campurkan semua ni. 0.3 campur 0.2, 0.3 dan campur semua. Awak akan dapat jawapannya 3. Kawasan yang dilitupi spesies 3. So, nak dapatkan peratus litupan. Macam mana nak dapat peratus litupan? Guna formula ni lah, peratus litupan yang tadi tu. Peratus litupan, kat ini. Peratus litupan. Peratus litupan adalah luas kawasan yang dilitupi oleh spesies yang dikaji dalam semua kuadrat. Maksudnya awak campurkan semua ni. Allahu Akbar. Padang. Awak campurkan semua ni. Awak dapat 3 kan? Dapat 3. Bahagikan dengan jumlah bilangan kuadrat yang kita gunakan. Kita gunakan berapa kuadrat? 10 kan? Darab dengan luas 1 kuadrat. Maksudnya 3 bahagi dengan 10 darab dengan 1 meter square dan kali 100. Yang ni kali 100. Kali 100. So, kita dapat 30%. Jadi, peratus litupan adalah 30%. Tu cara dia. Okey. Senang je nak kira sebab formulanya kita guna je formula yang dibagi tu. Okey, soalan perbincangan. Nyatakan corak taburan spesies yang anda kaji. Nyatakan corak taburan spesies yang anda kaji. Yang ni saya rasa kita tak jawab. Kita tak perlu jawab soalan nombor 1 sebab kita pun kita tak buat sebenarnya eksperimen ni. Kita buat secara teori saja ya. So nombor 1 tu kita tak payah jawab. Abaikan soalan ni. Nombor 2. Nyatakan faktor persekitaran yang mempengaruhi corak taburan populasi yang anda kaji tadi. Nyatakan faktor persekitaran.
Kenapa di kawasan sana tu banyak semadu? Kenapa kawasan sini tak banyak semadu? Apakah faktor-faktornya? Yang tadi kita dah bincang tadi kan? Kita dah bincang. Kita boleh tengok muka surat berapa tadi. Jawapannya ada kat sini. Ni. Faktor-faktornya adalah pH, cahaya, kandungan garam mineral, suhu dan juga air. Ini adalah faktor kesan pada tumbuhan. Ini faktor-faktor yang boleh mempengaruhi taburan sesuatu organisma di suatu habitat. Okey, ambil jawapan tu. Salin kat situ. Okey. Nombor 1 ni tak payah. Nombor 2 buat. Berapakah frekuensi? Berapakah kepadatan dan peratus litupan spesies tersebut di padang sekolah? Okay, frekuensi, kalau awak kira-kira nanti, make sure jawapannya adalah sebanyak 70. Macam mana nak kira frekuensi? Gunakan formula tadi. Frekuensi adalah bilangan kuadrat yang mengandungi spesies yang dikaji. Bilangan kuadrat yang mengandungi spesies yang dikaji bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan kali dengan 100. Kan? Kalau ikut sinilah, bilangan kuadrat yang ada spesies yang kita nak kaji, tadi semua ada kan? Semua ada, maksudnya 10. 10 bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat kita gunakan 10 kali dengan 100. Jawapannya 100%. Jawapan kita 100%, bukan 70 lah. 100%. Ni salah ni. Tunjukkan jalan kerja sekali. Okey, yang ni jawapannya 100. Kepadatan. Kepadatan pun kira ada formula tadi. Peratus litupan kita dah kira kan? Peratus litupan kita dah kira dah ni. Yang ni kita dah settlekan tadi ni. Okey. Kepadatan pun kita dah kira dah. Kepadatan adalah jumlah bilangan individu spesies yang dikaji. Berapa? 3 kan? 3. Jumlah bilangan kepadatan. Okey, kepadatan yang tadi ni. Kepadatan yang ni kepadatan kita dah kira dah pun. Kita dapat ini. Okey. Itu saja. Jadi awak kira nanti ya. Okey, nombor 2 awak buat. Kesimpulan tak perlu. Sebab tak ada hipotesis pun dia bagi. So kesimpulan tak perlu. Jadi untuk aktiviti ni, saya nak awak salin. Salin aktiviti berapa? Aktiviti 9.3 ni. Salin dan tunjukkan jalan kerja. Macam mana awak dapat jawapan tadi. Okey? Okey, itu saja untuk teknik persampling kuadrat.